Apakah dadah? Dadah adalah sejenis bahan yang boleh mengubah fungsi tubuh badan. Dadah ialah bahan yang digunakan untuk merawat penyakit, mengurangkan simptom atau mengubah suai proses kimia di dalam badan untuk tujuan tertentu. Seterusnya adalah jenis dadah. Yang pertama adalah stimulan. Dadah yang telah diproses khas untuk merangsang sistem saraf pusat seseorang melalui tindak balas kimia yang menggalakkan proses psikoaktif pengambilnya. Yang kedua adalah ganja. Ganja adalah bahan sebatian yang terhasil daripada pokok ganja dan ia adalah jenis ganja yang paling kuat walaupun telah melalui proses pengasingan kimia dan dianggarkan mengandungi 60% hingga 80% sebatian dalam larutan. Yang seterusnya adalah perbandingan dadah dengan ubat biasa. Yang pertama, ubat memberi manfaat, sebagai contoh menyembuh dan merawat penyakit, manakala dadah bukan bersifat demikian. Yang kedua, ubat memberikan kesan sampingan yang minima, tetapi dadah memberi kesan yang bahaya yang boleh berkekalan walaupun pengambilannya diberhentikan. Yang ketiga pula, ubat tidak berupaya mempengaruhi minda seseorang, tetapi dadah mampu memberi kesan yang mendalam terhadap otak dan minda seseorang. Oleh itu, dadah dikenali sebagai bahan psikoaktif serta penggunaannya tertakluk kepada Akta Dadah Berbahaya 1952 pindaan 1982. Seterusnya, dadah mempunyai kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan dadah, yang pertama adalah ekstasi. Ekstasi mampu menyembuhkan tekanan selepas trauma, namun tidak disarankan oleh pakar sakit jiwa untuk kesan yang cepat. Yang kedua pula adalah syabu. Syabu membantu mengawal ketagihan dan obses terhadap sesuatu dalam dos yang ditetapkan. Kebiasaannya, syabu diambil. Keburukan dadah. Keburukan dadah merosakkan sistem saraf pusat serta penagih tidak mampu mengawal pergerakan dan imbangan ketika khayal. Berisiko untuk terkena jangkitan HIV atau AIDS, hepatitis dan sawan apabila menggunakan alat suntikan yang dikongsi. Kesan ke atas wanita mengandung ialah keguguran, bayi lahir songsang serta lahir belum cukup bulan. Pengambilan dadah secara berlebihan akan membawa maut kepada seseorang individu. Golongan yang mudah terjerumus dengan dadah ialah golongan belia. Hal ini demikian kerana golongan belia mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan mempunyai sifat ingin mencuba untuk mencari keseronokan dalam hidup. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai sifat ingin mencuba, kita akan mudah terjerumus dengan dadah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Seterusnya, golongan buruh ataupun pekerja. Ini kerana golongan buruh menggunakan dadah untuk menghilangkan stres, untuk memberi tenaga kepada mereka dan untuk memberi fokus dalam melakukan sesuatu kerja. Sebagai contoh, buruh binaan dan pesawah banyak menggunakan dadah untuk memberikan tenaga untuk mereka bekerja dengan lebih kuat. Golongan terakhir yang mudah terjerumus dengan dadah ialah golongan yang mengidap penyakit trauma. Hal ini kerana mereka mengambil dadah untuk melarikan diri dari realiti dan tekanan hidup. Kesan pengambilan dadah oleh orang yang mengidap penyakit trauma adalah mudah berlakunya kes rogol dan kes buli serta kes kemalangan maut. Tanda-tanda seseorang itu mengambil dadah ialah mempunyai masalah insomnia, iaitu susah tidur. Kedua, jadi kurus pada masa yang sangat singkat. Tiga, hilang selera makan. Dan keempat, kerap loya. Terdapat beberapa langkah mencegah penyalahgunaan dadah. Yang pertama, menyertai aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat yang berkaitan tentang salah guna dadah. Sertai kempen kesedaran dalam sesebuah komuniti atau menyertai aktiviti rukun tetangga dalam membenteras penyalahgunaan dadah. Yang kedua, menerangkan keburukan serta hukuman terhadap penagih dadah. Dengan cara ini, dapat menyadarkan kepada masyarakat tentang betapa besar dan beratnya kesalahan dadah dari segi undang-undang sehingga menjadikan ia musuh utama negara. Yang ketiga, pihak yang berkenaan menerangkan tentang penggunaan ubat yang betul. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui dos sebenar untuk ubat-ubatan dan tidak mengambilnya secara berlebihan. Terdapat pelbagai pihak yang memainkan peranan penting dalam mencegah penyalahgunaan dadah. Antara pihaknya adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Agensi ini bertanggungjawab menyelesaikan kes-kes penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam kalangan masyarakat.
Setakat ini, banyak kes yang telah diselesaikan oleh agensi anti dadah kebangsaan dalam mengawal kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, PDRM dan pihak berkuasa tempatan. Kolaborasi antara kedua pihak ini dengan agensi anti dadah kebangsaan dapat membantu untuk mengurangkan kes-kes pengambilan dadah dalam kalangan remaja khususnya. Seterusnya, Pengasih Malaysia. Pengasih membuka pusat-pusat pemulihan yang tidak bertujuankan keuntungan untuk membantu bekas penagih dadah dalam membina kehidupan yang baharu. Di sebalik keburukan dadah, ia masih juga mendatangkan manfaat kepada manusia. Dadah merupakan ubat andai diambil dalam dos yang bersesuaian. Namun, kerana kealpaan segelintir individu yang beranggapan dadah sebagai penyelesai masalah, hal ini telah mengakibatkan penyalahgunaan dadah secara berleluasa. Implikasinya, ramai anak muda mula menjadikan dadah sebagai barang untuk melepaskan stres, seterusnya menyebabkan ketagihan dan menjadi punca kepada tercetusnya masalah-masalah lain. Justeru, semua pihak harus bekerjasama dalam memastikan kes penyalahgunaan dadah dapat dikekang penularannya. Konklusinya, semua pilihan sama ada baik atau buruk itu terletak pada individu itu sendiri. Salah guna dadah membawa padah. Oleh hal yang demikian, fikir-fikirkanlah. Jangan dan jangan pernah cuba untuk mengambil dadah. Katakan tidak kepada dadah. Bersama menjana bangsa tanpa dadah. Kesihatan merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Maka jagalah kesihatan, hidup sihat tanpa dadah. Dadah adalah musuh kita. Ingat, Dadah musuh nombor satu negara. Jadi marilah kita sama-sama perangi dadah habis-habisan. Jauhi dadah, anda selamat. Jangan ambil dadah, geng. Syabu ke, ganja ke. Jangan, tak elok. Katakan tidak kepada dadah. Dadah membawa banyak kesan buruk yang berpunca daripada pelbagai faktor. Namun terdapat banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, kita seharusnya terus memerangi dadah agar masyarakat kita tidak... Orang kenek-kenek jatuh ke atas tanah. Kesan jatuh nenek, jangan hisap dadah. Walaupun dadah ada digunakan dalam bidang perubatan, tapi kalau disalahgunakan, boleh membawa kepada hukuman dan juga kematian. Jadi berfikir sebelum anda bertindak kerana bahaya dadah membawa padah. Jahat manapun kita, jangan pernah sesekali terjebak dengan najis dadah. Andai rasa teringin, katakan pada diri anda, masih adakah fikiran waras dalam diri kita? Ada sayang, ada.